wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'd. Yang dikasihi pengurusi majlis, yang berusaha, Datuk Pengurusi Masjid, timbalannya, jawatan kuasanya, ashabul fadilah, Tutuk Imam, Tutuk Guru, tak lupa kepada datuk-datuk, datin-datin, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, anak-anak yang saya kasihi sekalian. Pertamanya, kita rafakkan setinggi syukur pada Allah kerana dengan izinnya pada malam ni saya dan kita semua dapat berhimpun untuk bincang satu tajuk yang saya rasa amat penting. Dan kita mohon kepada Allah, semoga kita dijumlahkan oleh Allah mengikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa berjalan mencari secangkir ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke syurga. Jadi kita harap dengan kita mewakafkan sejuzuk masa kita untuk mendengar, mudah-mudahan kita dapat ikut, kita dapat contoh, kita ambil istifadah, kita ambil sejumlah ilmu, makrifah dan maklumat serta hikmah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, salafus salih dan para ulama, dan kita cuba tiru. Mudah-mudahan kita termasuk dalam sebuah kata-kata pujangga, patashabbahu illam takunu mislahum innat tashabbuha bil kirami falahu. Kamu tirulah mereka sekalipun kamu tidak setara dengan mereka, kerana meniru orang-orang yang mulia, hebat, pasti kita akan dapat kemenangan. Nak berjaya, tiru cara orang berjaya. Nak cemerlang, tiru cara orang yang cemerlang. Itulah ramuan paling mudah dalam meletakkan sesebuah capaian kejayaan dalam kehidupan kita. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Tajuk pada malam ni adalah kita cuba menelusuri jejak-jejak yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW melalui sunnahnya dan sirahnya, yang mungkin kita terlepas pandang dan kita terlupa. Jadi majlis pada malam ni lebih kepada ingat memperingati sesama kita. Saya mulakan perbincangan pada malam ni dengan nas ilahi. Firman Allah Ta'ala, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah hai Muhammad kepada mereka semua, jika sekiranya kamu cinta Allah, saudara-saudara, sahabat-sahabat, rakan-rakan, Allah suruh Nabi kata kepada mereka semua, kalau kamu cinta Allah, maka ikutlah aku. Aku di sini maknanya Rasulullah SAW. Ikut Rasulullah. Allah berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasulullah SAW suruh dan datangkan kepada kamu, ambil. Dan apa yang dilarangkan, tinggal. Poin utama nak ikut Nabi.
Bila kita nak ikut Nabi, kenapa? Kerana Nabi sebut, alaikum bisunnati, kamu mesti ikut sunnah aku. Nabi juga menyebut, faman ghariba an sunnati falaisa minni, barang siapa yang benci sunnahku, dia bukan daripada kalanganku. Nabi juga sebut, sebagaimana riwayat Imam Malik, taraktu fikum amraini lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, kalau kamu berpegang kepada dua-dua ni, nescaya kamu tak akan sesat selama-lamanya, kitab Allah dan sunnah aku. Gabungan dua ini menjadi pedoman dan direction dalam kehidupan kita. Dunia selamat, akhirnya akhirat lagilah cemerlang dan selamat. Oleh kerana itu, macam mana kita nak ikut sunnah Nabi, macam mana kita nak ikut sirah Nabi, ataupun apa yang Nabi suruh dan tinggal apa yang Nabi larang? Punca pertama, kita mesti berilmu. Nak dapat ilmu, kita belajar, kita membaca, kita menekuni. Dan ilmu yang sebaik-baiknya apa yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Kerana dalam Al-Quran dan hadis ini telah ijma' sepakat di kalangan ulama adalah sumber yang autentik, asli, merajuk utama yang tak boleh dipertikaikan. Nabi bila mana dia datang ke kota Madinah, dia buat piagam atau perlembagaan kota Madinah yang dipanggil sebagai Mitsaq Madinah. Antara apa yang ditulis, apa yang dicatatkan adalah mahmakhtalaftum famaradduhu ilallahi war rasul. Jika sekiranya kamu, hei penduduk Madinah, berselisih apa-apa benda masalah sekalipun, maka tempat rujukan utama adalah Allah dan Rasulnya. Firman Allah Ta'ala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Jika sekiranya kamu bertelengkah dalam sesuatu perkara, maka rujuklah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Jika sekiranya kamu beriman dengan Allah dan juga Rasulnya, yang demikian itu sebagai dan hari akhirat, yang demikian itu sebagai tanda bahawa itulah yang sebaik-baiknya dari segi takwilan dan tafsirannya, menunjukkan kepada kita bahawa tidak syak lagi ikut Rasulullah SAW ini adalah satu panduan cahaya yang terbaik yang akan mewarnai kehidupan kita sehingga dapat membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita teruskan lagi kepada poin atau tajuk yang kita nak bincangkan pada malam ni. Kita bukan nak bincang masalah sunnah keseluruhan, tetapi kita ambil beberapa sampel, beberapa perkara yang mungkin kadang-kadang kita terlepas pandang bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah perintah kita, suruh kita, tapi mungkin kita acuh tak acuh dan kita buat tak buat. Jadi saya bariskan dan saya tampilkan beberapa contoh-contoh, mudah-mudahan ia membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Contoh ini mewakili keseluruhan perkara agar kita dapat memberi kefahaman yang terbaik, dapat penjelasan yang terbaik. Pertama, Nabi dia cakna dalam isu iman. Saudara beriman, saudara, tuan, insya-Allah kita beriman. Tapi Nabi tak beri blank check bila beriman selesai. Kadang-kadang Nabi tanya,
Ada seorang sahabat Nabi bernama Harisah. Nabi kata kepada Harisah, "Ya Harisah, kaifa asbahta?" Wahai Harisah, bagaimana kamu di waktu pagi ini? Nabi temung dengan sahabat Nabi bernama Harisah. Kalau ada anak sesuai nama Harisah, lelaki lah. Harisah jawab, "Asbahtu mu'minan haqqan ya Rasulullah." Saya beriman dengan sebenarnya ya Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya lagi. Nabi bersabda, "Inna likulli syai'in haqiqah, fama haqiqatu imanika?" Setiap sesuatu itu dia mempunyai hakikatnya. Sekarang aku nak tanya kepada kamu, wahai Harisah, apa bukti hakikat iman kamu? Iman ini dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah ada 3, iaitu tasdiqum bil qalbi, iqrarum bil lisan, wal amalu bil arkan awil jawarih. Membenarkan dalam hati, melafazkan dengan lidah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan yang ketiga beramal dengan anggota badan atau segala rukun-rukunnya. Itu maknanya. Dia serentak, dia bukan sekadar ngaku je beriman, tapi mesti lafazannya, mesti action tindakannya. Ini barulah makna iman. Maka Rasulullah SAW tanya kepada Harisah, "Ya Harisah, apa hakikat iman kamu?" Harisah jawab, "Ka'anni ra'aitu arsya rabbi bariza." Seolah-olah aku tengok sekarang ni arasy Tuhanku terpampang besar. Allah. Lalu disebut 3-4 perkara lain. Ka'anni anzuru ila ahlil jannati yatana'amuna fil jannah. Seolah-olah aku tengok ahli syurga sedang bernikmat-nikmatan dan berlazat-lazatan dalam syurga. Hebat ya Allah. Ka'anni ra'aitu ahlan nar yatadawawna fin nar. Seolah-olah aku tengok ahli neraka sedang bertempik melolong diseksa yang tak terperi azabnya dalam api neraka. Seolah-olah aku tengok aku sedang berjalan di atas titian sirat. Seolah-olah maut sedang nak menerkam dan nak membahamku. Dia sebut beberapa perkara. Akhir sekali Nabi jawab apa? Rasulullah SAW jawab, "Arafta falzam." Wahai Harisah, kamu sebenarnya mengetahui hakikat ini, maka iltizamlah, peganglah apa yang kamu faham. Dalam satu riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Abdun nawwarahullahu qalbah." Inilah hamba yang Allah cahayakan kepadanya hatinya. Artinya tuan-tuan, Rasulullah SAW cuba gambarkan iman sahabat kita ni macam tu. Tanya supaya tidak ni orang macam ni jauh daripada syirik kepada Allah, jauh daripada perkara yang tak betul. Dia hanya Allah. Itu satu. Kedua, bila kita sebut tentang iman, adakah iman kita ni sekadar kita terima saja gitu? Tak. Kita mesti mentajdikan iman kita. Lesen kereta kena perbaharu, iman pun kena perbaharu. Tubuh kita ni, ada ke orang 4 hari tak mandi? Tak. Orang mandi sekali sehari, ada 2 kali sehari, ada 3 kali sehari. Tengok kerja lah, kalau kotor sangat cepat sikit mandi. Keadaan tertentu.
Persoalannya iman kita ni kita tajdid ke tidak, kita perbaharu ke tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jaddidu imanakum, perbaharulah iman kamu. Lalu sahabat bertanya, macam mana kami nak tajdid, nak perbaharu iman? Nabi jawab, qulu la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah. Poin yang kedua saya nak sebut dalam masalah akidah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh kita sebut banyak-banyak, sama ada kalimah la ilaha illallah, kalimatut tauhid, ataupun kita sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini poin yang kedua. Artinya kita kena sebut sentiasa la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ketiga, pagi-pagi kita pernah ke tidak sebut satu doa yang Nabi ajar kepada kita untuk baca doa ni, yakin doa ni. Apa doanya? Doanya adalah asbahtu ala, ataupun asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Tu ustaz, saya tak ingat doa ni, payah lambat nak ingat. Tak payah, beli buku ni je. Doa pertama, selesai masalah. Dan kisahnya banyak saya sebut. Ini masalah bab akidah. Yang seterusnya, kita tengok Rasulullah SAW dalam setengah riwayat menyatakan, dia ajak kita setiap pagi bacalah ataupun yakinlah dengan satu doa, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Aku redha Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi dan rasulku. Ni di pasar akidah awal pagi lagi. Ini yang kita sebut bab akidah. Saya cukup setakat tu. Poin yang kedua, kita nak tengok sunnah yang kita lupakan. Apa dia? Sunnah yang kita lupakan juga, kita mulakan dengan bangun tidur. Siapa di kalangan kita bila bangun tidur selalu sebut alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita selepas dia mematikan kita. Mematikan maknanya menidurkan kita, dan kepadanya kita ni. Baca tak? Kadang-kadang kita rasa enteng tapi kita lupa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajak kepada kita setiap kali bangun ingat kepada Allah. Ini juga kadang-kadang sunnah kita lupakan. Rasulullah SAW bila bangun tidur, dia ambil air sembahyang. Kalau mandi wajib, mandi wajib. Rasulullah SAW buka sembahyang malamnya dengan 2 rakaat yang ringkas. Rasulullah SAW sembahyang ada 2 riwayat, semua yang sahih Bukhari dan lain lagi, di mana dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha menyatakan Rasulullah SAW sembahyang malam tak lebih daripada 8 rakaat. Satu riwayat Nabi sembahyang malam tak lebih pada 10 rakaat. Dan ditambah dengan witir 3 rakaat. Kalau 8 jadi 11, kalau 10 jadi 13. Itu riwayat. Tapi Aisyah menyatakan, lam ara min husnihin, aku tak tengok Rasulullah SAW buat yang seterbaiknya. Maksudnya Rasulullah berdiri lama sembahyang, Rasulullah rokok lama je, Rasulullah sujud lama je. Ni dia sembahyang seorang-seorang, sembahyang malam, bukan sembahyang fardu. Tengok
Ini kita tengok cara Rasulullah SAW. Sebab itu mereka katakan zaman dulu, mereka memikirkan kaifiyah daripada kamiyah. Apa makna? Mereka memikirkan dan mereka menghendaki dari segi kualiti daripada kuantiti. Kadang-kadang kita sebut banyak gini-gini, tapi mereka berlaku penhayatan. Beza. Ini kadang-kadang kita lupa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup malamnya dengan sembahyang witir. Nabi menyatakan ij'alu akhir salatikum witra. Jadikanlah akhir salat malam kamu dengan witir. Kemudian Nabi akan duduk sekejap dan Nabi baca satu doa, subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Ini dia. Ini perangai. Dan Allah kisahkan perangai sahabat-sahabat Rasulullah SAW dan orang salafus salih bila di ujung akhir malam mulut mereka tak lekang daripada istighfar. Sebagaimana nas ilahi menyebut, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Mereka itu sedikit sahaja pada waktu malam tidur kerana berjaga untuk ibadat, dan apabila fajar hampir menyinsin mulut mereka tak lekang sebut Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Di sana terdapat dua riwayat yang masyhur tentang istighfar. Riwayat yang pertama menyatakan Nabi baca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Riwayat yang kedua Nabi baca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Inilah yang Nabi selalu ulang-ulang mengambil tentang istighfar ni. Dalam riwayat yang sahih Nabi menyatakan innahu la yaghanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah kulla yaumin mi'ata marrah. Sebelum daripada itu disebut sab'ina marrah. Kadang-kadang hatiku rasa tak tenang, rasa berkecamuk, dan aku beristighfar kepada Allah setiap hari. Satu riwayat 70 kali, riwayat kedua menyatakan 100 kali. Jadi adakah kita buat macam ni? Atau kita kadang-kadang tak endah? Nabi maksum, Nabi dijamin masuk syurga, tapi Nabi tetap buat macam tu. Ini juga kita lupakan. Pergi ke masjid, Nabi beri satu arahan. Yang ini kena atas kepala saya. Saya pun kurang di masjid waktu pagi, maklum sajalah, kadang-kadang tidur letih sangat. Tapi nak mujahadah sebenarnya. Pergi ke masjid. Nabi menyebut dalam sebuah hadis, basyiril masyaina fi zulami ilal masjidi bin nuritam atau kama qala. Beri berita gembira orang yang berjalan menuju ke masjid membelah kegelapan malam, sama ada sembahyang subuh atau sembahyang maghrib atau sembahyang isyak, dengan cahaya yang sempurna hari akhirat kelak. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW dikatakan, riwayat Muslim dan lain, keluar rumah pergi masjid, Nabi baca doa, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa an yamini nura wa shimali nura wa amami nura wa khalfi nura wa fawqi nura wa tahti nura. Riwayat seterusnya menyebut wa azimni nura. Satu riwayat wa atini nura. Riwayat yang lain juga sebut wa ja'alni nura. Mafhumnya, ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah pada hatiku bercahaya, penglihatan pendengaranku bercahaya, kiri kanan belakang depan atas bawahku bercahaya. Kurniakanlah kepadaku cahaya, berilah kepadaku cahaya, jadikanlah aku cahaya. Sampai tahap tu Nabi doa, besarkanlah cahayaku. Para ulama menyatakan cahaya taat, cahaya taufik, cahaya hidayah,
macam-macam cahaya ilmu, cahaya makrifah. Ini pagi-pagi Nabi baca doa ni. Kemudian kita tengok perkara yang kadang-kadang kita terlepas pandang dalam dua riwayat yang sahih daripada Al-Bukhari dan lain lagi, yang disebut oleh Aisyah radhiyallahu anha dengan lafaz yang pelbagai, iaitu Nabi sekali-kali tak lupa untuk sembahyang 2 rakaat sebelum subuh. Maksud 2 rakaat sebelum subuh di sini maknanya selepas azan sembahyang 2 rakaat. Ini yang paling masyhur. Dan tak nafikan sebelum azan 2 rakaat kerana berdasarkan satu riwayat yang lain, bila ditanya hukum adakah Nabi pernah sembahyang selepas daripada sembahyang witir, datang satu hadis yang menunjukkan Nabi pernah sembahyang. Akan tetapi 2 rakaat sebelum subuh ini, qabliyah ini, 2 rakaat yang sebahagian ulama-ulama mengatakan antara sembahyang yang terbaik dan sembahyang yang paling utama dari segi sembahyang sunat. Dalilnya kata Aisyah radhiyallahu anha, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyaddu ta'ahudan min raka'atai al-fajr. Tidaklah Rasulullah SAW begitu bersungguh-sungguh menjaga 2 rakaat sebelum subuh. Ini solat rawatib lain kita akan bincanglah lepas pada ni. Ya ini walau macam mana cuba sembahyang 2 rakaat sebelum subuh. Dan ini juga kadang-kadang kita lupa dan kita entengkan. Saya kembali sikit kepada belakang, iaitu antaranya sunnah yang kita lupakan adalah kita berdoa selepas berwuduk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita selepas daripada kita wuduk untuk kita baca doa, Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Berapa ramai orang selepas wuduk angkat tangan. Kadang-kadang ini sunnah yang dilupakan. Sebenarnya ini pentingnya sunnah seperti ini. Kadang-kadang kita nampak enteng, baik. Sunnah yang paling kita lupa zaman sekarang namanya sunnah bersiwak atau bersuki. Sayang 1000 kali sayang. Saya sebut dalam buku Garis Masa Hayat Rasulullah SAW. Buku ni kaya dengan kisah daripada Nabi lahir sampai Nabi wafat. Umurnya 63 tahun 4 hari. Tu cerita banyak kisah-kisah berdasarkan masa. Hari terakhir, hanya sejam 2 sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah hanya berada bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha. Dalam keadaan macam itu, datang adik atau abang Aisyah bernama Abdurrahman, bawa sugi. Nabi tengok, masa tu Nabi tak cakap. Kata Aisyah radhiyallahu anha, adakah Rasulullah nak sugi itu? Nabi hanya isyarat saja. Dia pun ambil, dan bila sugi tak pakai, ia kerah hak depan tu. Jadi dia tanya kepada Rasulullah, nak suruh saya pelembut tak? Dia kata dia angguk. Maka dilembutkan, sama ada dia gigi ataupun dia ni, kemudian dia sugi Rasulullah SAW. Artinya Rasulullah, dia sugi ni adalah amalan Rasulullah SAW. Sabda Rasulullah SAW dalam 2 riwayat. Riwayat yang pertama, Nabi menyatakan, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwa inda kulli wudu. Riwayat yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwa inda kulli salah. Mafhumnya, kalau tidak menjadi keberatan kepada umatku, nescaya aku paksa mereka, suruh mereka siwak ataupun bersugi setiap kali nak berwuduk. Dalam riwayat yang kedua, kalau tak menjadi masyakkah dan keberatan kepada umatku, nescaya aku akan perintah mereka supaya bersiwak ketika solat. Nak solat,
Ini sunnah. Hak tukang ceramah pun tak bawa, hak lain tak tahulah, sama-sama lah kita ni. Dan kita bukan benda yang penting. Sepatutnya kena tengok balik kalau kita nak ikut betul-betul. Baik. Antara sunnah yang kita lupa adalah kadang-kadang kita enteng perkara ni. Itu masalah azan. Azan ni tuan-tuan adalah yang baik kita boleh lakukan dan bagus. Dan Nabi beri kredit orang yang azan ni. Banyak pahala kelebihan orang azan. Ialah azan ni kita tak boleh lah nak azan untuk bila dia latih dah. Cuma kita ada satu part yang kedua, jawab azan. Nabi menyatakan siapa yang dengar azan dia jawab. Bila orang kata Allah Akbar tu, bila dia kata Allah Akbar asyhadu an la ilaha illallah sampai kepada hayya 'alas salah hayya 'alal falah, kenapa kita tak jawab hayya 'alas salah hayya 'alal falah? Sebab kalau kita jawab hayya 'alas salah hayya 'alal falah juga, maknanya Tok Bila ajak dia mari sini, kita ajak kita mari kat dia. Jadi nak pergi ke mana se? Kalah Tok Bila sebab kita majoriti. Hak ni sini, hak ni sini. Dia seorang je. Jadi sebab itu kita jawab la haula wala quwwata illa billah. Baik. Nabi kata siapa yang jawab azan kemudian membaca doa Allahumma rabb hazihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadan wasilata wal fadilah, sehingga akhirnya Nabi kata futihat lahu abwabul jannatis samaniyah, dibuka baginya pintu-pintu langit lapang, pintu-pintu syurga lapang. Tengok, ini kadang-kadang kita lupa. Ini waktu doa selepas azan. Doa ni hebat. Tapi kadang-kadang kita tak kisahlah. Kadang-kadang kita boleh tanya pula, oh tu bila azan? Awal masuk waktu. Ingat tak masuk lagi. Kita akan, ini masuk waktu pukul berapa ni? Ya? 8? Oh azan dah. Kita beri azan dulu sebab ceramah bab azan ni kalau tak azan, lepas tu kita sambung sekejap lagi. Kalau tak kena, kita nak cerita jangan suruh ikut sunnah, yang lupa kita terlupa pula sunnah. Jadi kita praktis. Jam tu tak betul ke? Oh, kena betul jam tu. Saya dah pandu jam tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ni perkara remeh. Tapi kita boleh buat. Kadang-kadang kita tak memberatkan perkara seperti ini. Poin seterusnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia masuk masjid, dia tak lupa sembahyang 2 rakaat. Pernah Nabi duduk atas mimbar. Nabi tengok sahabatnya masuk, terus duduk sebab Nabi ceramah, sebab Nabi khutbah. Namanya Sulaikun Al-Ghatafani. Nabi tanya, ya Sulaikun as-sallaita raka'ataini, adakah kamu sembahyang 2 rakaat? Kata Sulaikun, tak. Kata Nabi SAW, kum farka' raka'ataini, bangun dan salatlah 2 rakaat. Sebab itu dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, iza dakhala ahadukum al-masjidah fala yajlis hatta yarka' raka'ataini. Apabila seorang kamu tu masuk masjid, jangan dia terus duduk, tapi berilah penghormatan dengan sembahyang 2 rakaat yang dikenali sebagai tahiyatul masjid. Bila mana tahiyatul masjid dia anggap gugur ketika tok imam sembahyang. Masa tu tak payahlah kita sembahyang tahiyatul masjid dulu, terus masuk sahaja. Sebab sama-sama solat, artinya begitu keadaannya. Saya beri laluan dah.
Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati was-salati al-qa'imah ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah, saya minta izin saya ambil masa 15 minit lagi, boleh? Atau 2 jam? Hadirin, kita masih lagi bincang dengan tajuk sunnah-sunnah atau jejak sunnah Nabi yang dilupakan. Seterusnya kita ambil sembahyang subuh. Sembahyang subuh ni adalah salah satu daripada sembahyang mukaddimah kita menemui Tuhan secara wajib. Ini orang Islam. Mula-mula bangun tidur, selepas ibadat-ibadat sunat, hak wajibnya sembahyang subuh. Dalam kalangan kita, bila kita sebut sembahyang subuh ni, berapa orang di kalangan kita yang mengamalkan beberapa doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita amali, sebagaimana riwayat Ibnu Majah, An-Nasa'i dan juga Ahmad, termasuk Ibnu Abi Syaibah. Nabi ajar kepada isterinya, Nabi selalu pesan kepada isterinya supaya dia mengamalkan doa ini. Ummi Salamah, apa Nabi ajar? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Doa ini, kata Ummi Salamah, Nabi baca setiap kali sembahyang subuh, khususnya selepas tahiyat akhir. Sebelum beri salam, Nabi baca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Saya sebut dalam buku ni. Peri pentingnya doa ni. Kenapa awal-awal pagi lagi kita telah minta 3 perkara. Pertama, kita minta ilmu yang bermanfaat. Kedua, rezeki yang baik. Dan ketiga, kita minta amalan diterima. Dapat 3 ni, dunia ana yang punya. Allah selesakan dan bahagiakan hidup. Ini satu. Dalam riwayat yang lain, Nabi baca doa selepas tahiyat akhir, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Tambah dalam riwayat yang lain, riwayat Muslim, wa minal ma'tham wal maghram. Mafhumnya, ya Allah, aku minta berlindung-Mu daripada azab neraka Jahannam, daripada azab kubur. Satu riwayat fitnatil qabr, fitnah kubur, daripada fitnah ketika kehidupan-kehidupan, dan juga kematian-kematian, masa mati, fitnah, ujian. Dan minta berlindung daripada Al-Masih Ad-Dajjal, daripada ditipu daya, digoda oleh Dajjal. Satu riwayat yang lain ditambah minta berlindung daripada dosa dan juga daripada terbabit dengan keberhutangan yang melampau. Ini doa. Ada seorang ulama zaman dulu namanya Tawus Ibn Kisan, ulama besar di kota Madinah. Ni lebih dulu daripada Imam Syafi'i, ni zaman tabi'in atau tabi'in. Dia tanya anak dia setiap kali selesai sembahyang, tanya anak dia, awak baca tak doa Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Anak dia kata tak. Ulang balik sembahyang. Sedangkan status tu adalah sunat, baca doa tu. Tapi kerana kecaknaan betapa besarnya doa seperti ini, kita buat tak? Kalau boleh kita kena buat, tuan-tuan. Antara yang kita lupakan adalah selepas daripada solat ataupun akhir solat, kita baca satu doa,
Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, aku minta tolong denganmu supaya boleh zikir, ingat padamu, syukur padamu dan baik ibadat padamu. Kenapa kita kena baca doa ni? Kerana doa ini diberi oleh kekasih kepada kekasih. Riwayat yang masyhur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan bersama dengan Muaz, yakni Muaz ibn Jabal. Beza Nabi dengan Muaz bin Jabal lebih kurang 30 tahun. Maknanya Nabi umur 60 lebih nak meninggal dunia, dia baru 30-an. Tapi masa Nabi Rasulullah wafat, Muaz tak ada situ, Muaz ada di Yaman. Lepas dengar wafat, dia patah balik ziarah kat Rasulullah SAW. Cek ceritanya cukup syahdulah kisah dia. Satu hari Nabi SAW bertemu Muaz dan Nabi berkata kepada Muaz, "Ya Muaz, inni uhibbuka." Wahai Muaz, aku sayang, aku cinta pada kamu. Maka bila cinta ni, dia kena bagi sesuatu. Nabi bersabda kepada Muaz, "Allah tada'a dubura kulli salatin an taqul Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati." Jangan sekali-kali kamu tinggalkan di ujung solat atau selesai solat untuk kamu baca doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Tengok, kadang-kadang yang ini yang dinaskan, kadang-kadang kita lupa. Tuan-tuan, saya cukuplah banyak doa-doa ni, nanti kita tak ada nak cakap hak lain, kita tambah hak lain sikit. Apa lagi sirah sunnah yang kadang-kadang kita lupai? Antara yang kita lupa adalah ziarah kubur. Ziarah kubur ni dalam hidup kita berapa kali? Setahun kita ziarah. Saya 4 kali, Ustaz. Hak paling kuat ziarah kubur ni penggali kubur lah. Tu memanglah. Dengan hak tu kan jaga kubur. Sekarang ni kubur ada orang jaga. Hak tu memang dia tak macam kita tak mampu macam dia, sebab kita ni. Nabi ziarah kubur, tuan-tuan. Dia selalu pergi kat Baqi'. Nabi perintah kepada kita dalam sebuah hadis, zuru al-kubur fa innaha tuzakkirukumul maut. Ziarahlah kubur kerana dia akan mengingatkan kamu kepada kematian. Ziarah kubur. Kerana ziarah kubur ni menginsafkan. Tengok, kita pun akan duduk dalam tu. Nabi SAW lebih kurang 2 minggu sebelum Nabi wafat, iaitu pada 28 Safar ataupun 27 Safar, lepas balik buat haji dah, balik bulan Muharram Safar ni, Nabi ziarah kubur Baqi'. Balik daripada ziarah tu, Nabi sakit kepala berat. Allah, sakit. Maknanya Nabi ni ziarah kubur. Kita kena ziarah. Kalau boleh biarlah seminggu sekali atau 2 minggu sekali, biar kerap. Tujuannya insaf kita. Jarang kita tengok orang ziarah kubur pergi nari atas kubur ataupun melompat terkinja-kinja. Jarang. Astagfirullah. Gitu. Teringat ziarah kubur ni insaf. Keluarga ke, anak ke, ibu bapa ke, ziarah. Balik ziarah. Jangan kita ni, jangan kita lupa. Ini akan mengingatkan kepada kita, menyebabkan kita ada sikit handbrake. Yalah, saya kata kita ni tak maksum, saya banyak sangat dosa, tuan-tuan. Jadi sekurang-kurangnya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kita akan istighfar. Sekurang-kurangnya, ya Allah, kita mari satu soalan, adakah aku bersedia untuk mati? Yang ni kita takut. Ziarah kubur. Ziarah kubur ni bukan payah. Dia tak mesti 4 jam. 4 minit pun tak apa. 2 minit pun tak apa. Taklah mesti kena lama. Ambil intimbang. Bila sebut ziarah kubur ni, saya teringat satu kisah. Kisah benar.
Ni cerita dalam 10 tahun lepas, lebih kurang. Masa tu saya jadi mufti wilayah. Jadi saya ni alhamdulillah terlalu ramai datang temu. Susung, kurang sikit pada wakil rakyat aku, tapi memang ramai, banyak datang. Kok ni datang, dalam negara datang, luar negara datang, tapi meriah. Daripada Arab tu boleh katakan hampir semua datang, ramai, banyaklah. Yaman datang, Mesir datang, Mekah datang, Jordan datang, Syria datang, banyaklah, banyak sangat. Termasuklah Palestin. Palestin ni pula banyak geruk ni datang, geruk ni datang. Saya biasanya kalau mereka datang ni, saya sengajalah tanya apa kisah-kisah menarik, seronok untuk saya buat modal ceramah, buat ni. Saya suka macam tu. Ada seorang Palestin tu datang. Saya kata, Syekh, tolong cerita kat saya apa peristiwa pelik-pelik yang berlaku di Palestin ni. Ni cerita lama, bukan cerita hak baru ni. Hak baru ni tak ada upgrade lagi, tak ada update lagi. Tapi boleh tengoklah dalam WhatsApp. Tapi hak dulu dia cerita, dia kata ada satu, dia cerita 3, saya nak cerita 1 je. Satu hari kata ada seorang budak sekolah rendah. Di sekolah dia menjadi pelajar terbaik, dan dia dapat CJ, dan dia dapat anugerah, dan dia naik atas pentas. Cikgu pun sambut dia, cikgu pun suka peluk dia. Pelajar bijak, Masya Allah. Selepas dia berjaya ni, dia sambut ni, adalah beberapa orang nak tengok apa benda dia buat. Sudah saja majlis, dia berlari. Jadi ada orang ikut dia. Berlari, akhirnya sampai di sebuah perkuburan. Bila sampai kubur, orang pun pergi dekat. Rupa-rupanya dia anak yatim piatu. Mak dia ada sebelah, bapak dia ada sebelah. Dia bercakap dengan mak dan abah dia, "Abah, mak, saya berjaya periksa hari ni. Saya dapat gini-gini." Tunjuk kepada mak abah dia. Tunjuk dalam alam yang berlainan. Ni alam dunia, ni alam barzah, di kubur. Orang tengok syahdu, tuan-tuan. Tengok seorang anak, dia ingat pada mak dan abah dia dalam keadaan macam tu. Allah saja yang tahu. Hebat mereka ni. Antara yang kadang-kadang kita lupa dalam hidup kita, saya ringkas lagi. Saya tak dah nak cover banyak, sepatutnya kena panjang lagi lah akan datang. Kena bagi sekali lagi lah tahun depan pula. Kita setahun sekali jadi ya. Dah boleh seminggu sekali tak sempat, letih. Antara yang kita lupa adalah masalah berkenaan dengan cakna pada orang Islam. Apa pandangan kita kepada rakan-rakan kita di Gaza, di Palestin? Tak ada pasal. Nabi sebut, "Man lam yahtamma bi amril muslimin falaisa minhum." Siapa yang tak cakna tentang urusan orang yang beriman, orang Islam lain, dia bukan daripada kalangan mereka. Kita tak boleh nafsi. Allah ikat kita, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya orang beriman ni adalah bersaudara. Mereka ni bukan cakap soal makan minum, soal nyawa. Tuan-tuan, kita dah nak bayangkan kalau kita macam tu. Tempat mereka padan jarak, padan terkukur, lebur habis. Saya rasalah peluru yang jatuh tu, kalau kita nilai duit tu, berpuluh-puluh bilion dah jatuh di bumi Gaza. Nak ceritanya mahalnya, tapi kehancuran, kemusnahan. Wa iza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun. Bila dikata pada mereka, jangan buat rosak atas muka bumi, tak, kami adalah pembuat penislahan, kebaikan dan sebagainya. Ketahuilah, inilah muka perosak sebenar. Allah sebut. Apa perasaan kita, saudara kita? Sebab itu Nabi tekankan, "Man lam
yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa yang tidak mengambil cakna berat kepada orang Islam yang lain, dia bukan daripada kalangan orang Islam. Tak boleh macam tu. Poin yang terakhir sebelum saya tutup, apa-apa benda pun kita kena pegang dua perkara. Pertama, bila kita nak sebut tentang Nabi ni, kita kena baca betul-betul sirah dia. Saya sebut dalam buku ni, saya bukanlah orang yang minat ataupun kaji sangat sirah dulu, tapi bila pengalaman tengok, saya kata tak boleh, saya kena ubah dah. Apa yang saya buat sekarang ni, garis masa hayat Rasulullah SAW, ini dia. Ada peta, ada garis masa berlaku tahun berapa. Ni penerangan di bawah. Ini peta dia ataupun gambar. Jadi kita dapat padah. Awak tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube, saya buat mengajar setiap hari Ahad dan hari Sabtu. Daripada satu muka surat sampai ni, sekarang ni tak payah pergi dah kat lain, belajar dalam tu je boleh tengok dah. Kita baca dan kita kupas satu persatu peristiwa yang berlaku. Poin yang kedua, sekurang-kurangnya dalam rumah kita, kita miliki hadis 40 yang jadi kontroversi baru ni. Walaupun sebut 40, sebenarnya Imam Nawawi tulis 42 hadis, tapi dalam ni ada 50 hadis. Kenapa? Kerana Ibn Rajab Al-Hambali datang, dia tambah 8 lagi hadis. Dan ini kalau kita beramal dengan ni pun, kita akan jadi baik dah dalam hidup kita. Tambahan kita doa. Poin yang Nabi beri pentingnya adalah belajar, tuan-tuan. Kita, anak kita, keluarga kita, saya sebut dalam tinta nasihat untuk penuntut ilmu, belajar. Banyak kisah-kisah yang menarik. Apa lagi yang kita kena buat? Kita juga kalau boleh, yang ini Nabi buat dan inilah yang menjadi cabaran kepada kita, masa peliharalah. Bagi saya ini buku yang paling saya sayang. Dalam hidup nak berjaya, seorang itu bermula dengan pandai manage masa. Alhamdulillah Ustaz, saya berjaya dah gini-gini. Jangan tengok macam tu, tengok orang yang lagi berjaya, baru nampak kekurangan kita, barulah kita jadi ini. Dan seterusnya, Nabi ni perangai dia, Nabi selalu bersedekah. Kita baca buku Keajaiban Sedekah, banyak pelik. Belum pada ni kita belum tengok, tapi saya boleh cerita macam-macam. Ceramah tajuk ni je cukup. Macam mana ajaibnya sedekah, memang luar biasa. Dan macam mana saya katakan hidup kita ni, Masya Allah, kita tak tahu umur kita bila akan menemui Tuhan. Sebab itu bab kata Pak Hamka, hidup hanya sekali, justru biar bererti. Anak saya sihat pada saya, umur 22 tahun, tahun lepas mati. Mengejut. Saya sebut salam terakhir, apa? Tahu tahap 4 dah kanser, tak boleh buat apa dah. Nak ceritanya tuan-tuan, bak kata orang lah, kam min sakimin asyahinan minad dahri, wa kam min sahihin mata duna illatin, wa kam min fata asbaha dhahika wa qad nusicat akfanuhu wa huwa la yadri. Berapa ramai orang yang sakit tak mati-mati, berapa ramai orang sihat tiba-tiba mati mengejut, berapa ramai anak muda sedang ketawa berdekah-dekah, ketika itu kain kafangnya sedang dijahit, naik motosikal, aksiden, mati. Banyak dah berlaku depan mata kadang-kadang. Jadi sekadar itulah saya mohon maaf bahasa yang saya guna tidak sesuai dengan khalayak sini. Yang penting tajuk ini bagi saya pri pentingnya kita tengok. Nak bincang lagi banyak lagi, kalau nak senarai saya rasa akan ambil masa yang banyak, tapi cukuplah memadai setakat tu. Mohon maaf sekali lagi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, allimna ta'wil, Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma anjil mustad'afina minal mu'minin,
Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Gazzah wa fi Palestin. Allahumma ansurhum ala a'daihim. Allahumma shfi mardana warham mautana wa afi mubtalana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.